di pertengahan jalan. So memang dalam kenderaan tu memang sejuk lah, sebab heater dia tak kuat sangat. Kenderaan mungkin kenderaan waktu tu usang lah kan. Heater dia tak kuat sangat. So kita orang keluar lah. Bila keluar tu Masya Allah, memang beribut lah kena. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni 31 Mac 2023 bersamaan dengan berapa Ramadan? 9 Ramadan. Sure. Nasib kena kan? Nasib kena. Ya, kadang-kadang anak tu tanya lah. Okay. Mana nampak macam kena kan. Lepas ni kita ke sini pula ya. Hari ni kita kacau sini dulu lah ni, insya-Allah. Jadi hari ni kita bersiaran secara langsung lah di dalam podcast YM. Yang mana podcast YM ni kita membicarakan tentang tajuk-tajuk yang sungguh ataupun topik-topik yang sungguh menarik lah untuk kita bahaskan setiap minggu. Sebelum ni kita dah bahaskan tentang berkaitan dengan Ramadan, persediaan Ramadan, tentang misi bantuan kesukarelawanan daripada CEO kita Encik Shoaib. Sebelum ni beliau pergi ke Turki untuk bagi bantuan. So hari ni kita bawa juga orang kata antara orang yang hebat-hebat lah dalam bidang kesukarelawanan juga, dan juga kebajikan lah. Kalau tak kita tak panggil. Kalau tak kita panggil orang yang kawan-kawan yang lain. Tapi dua ni orang kata legend lah kalau bab-bab kesukarelawanan, kebajikan. Nak cakap air banjir tu dah jadi teh tarik namanya tu kan. Udah dirasa bersama-sama dengan ni. Naik sampan sekali kan, naik sampan bagi bantuan semua. Kalau yang ni, ini yang belah-belah ni dalam-dalam negara. Kalau yang ni luar-luar negara, yang ni lawan orangnya. Okey cik Boleh sihat. Allah, takut. Sihat. Sihat Sihat alhamdulillah. Allah Akbar. Puasa tak ni? Puasa tak? Cawan ada. Cawan ada. Macam tak puasa sangat. Cawan ada, tapi itulah air tak adanya. Allah Akbar. Tapi tak apalah. Cik sihat je ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dah tadi sahur makan apa cik? Kita makan ke rumah sunnah. Allah Akbar. Sunnah kita ke rumah. Sunnah ataupun 5 minit sebelum. Sunnah. Kita memang mengamalkan ke rumah dengan minum air kosong cukup. Masya-Allah. Allah. Memang kebiasaan macam tu ke ataupun semalam je macam tu? Memang kebiasaan macam tu lah. Saya tak pernah rasa nasi goreng ibunda ke di rumah di kampung? Itu kadang-kadang lah. Itu kadang-kadang lah. Kadang-kadang lah bila ada kesempatan. Biasa ni kita ni muda-muda ni nak simple-simple. Tak perlu nak rumit-rumitkan keadaan. Allah Akbar. So benda-benda yang simple, yang mudah kita ambil lah. Kita ambil je lah. Mana yang ada depan mata? Mana yang ada depan mata. Maksudnya sebelum tidur dah standby lah kurma tepi kan. Memang bangun lah. Kalau tak bangun bukan dia namakan sahur. Okey. Tapi betul lah, sebab orang muda sekarang ni mana yang sempat dia ambil tu dia ambil lah. Kalau kita faham orang muda letih beribadah petang malam kan. Betul. Tidur pun kadang Allah. Tak sempat. Macam biasa. Macam biasa. Jadi macam mana Anwar? Sahur pergi tadi okey. Makan apa? Sebab kita tahu dah beristeri sekarang kan. Itulah. Kalau Lokman dia ke rumah, Ana Batu Sauda. Ya zaitun. Buah tin semua. Ya Allah ya Tuhan. Sunnah. Ya Allah ya Tuhanku. Ini kalau tanya Dutch lady Inggeris sikit. Ada kombinasi barat dan juga timur sikit lah matanya. Macam itulah. Betul. Betul sikit lah. Betul. Ada betul ada tak? Okey. Boleh tanya isteri ke? Jangan kontak. Okey. Jadi kiranya sahur dah berapa hari dah sahur dengan isteri dalam 9 hari dalam Ramadan ni ya. Daripada Ramadan pertama sampai ke sekarang lah. Tak pernah skip lagi lah. Tak pernah skip lagi, walaupun di mana-mana tetap bersama lah. Alhamdulillah. Ada balik sempat bersahur dekat kampung? InsyaAllah belum lagi, doakan. Ada. InsyaAllah minggu ni lah. Minggu ni lah? Minggu ni. InsyaAllah. Kampung kat mana Anwar? Okey, kampung saya kat Melaka lah. Dekat belah mana? Bukit Rambai kat belah, kalau orang biasa Cheng lah. Cheng. Taman Bukit Rambai. Tanjung Minyak. Situ tu area situ lah. Daerah mana tu? Daerah mana Melaka pula? Tengah. Dia Melaka Tengah. Ada 3 je. Alor Gajah, Melaka Tengah. Itu kan. Lain macam tanya detail lu nak datang raya ke nanti? Macam mana? Nak datang raya ke nanti? Kita letak dalam jadual kita lah. Nak datang raya nanti. Patutlah tanya detail tu. Betul lah tu. Belah mana apa semua. Nak jawab kan ni. Kita hari tu pernah lah pergi Melaka sekejap kan. Oh ya? Sekejap je lah orang kata. Sekejap je. Tapi itulah macam okey.
So setakat ni sahur dengan isteri macam mana dia punya feel dia? Sebab sebelum ni bujang. Hampir sebulan dalam diri rumah tangga ada. Hampir dah masuk. Dalam masa yang sama memang dah masuk lah. Memang tak perasan pun dah masuk sebulan. Dah masuk dah masuk. Dah masuk dah. Alhamdulillah. Dah 25 hari bulan dah masuk dah. Masuk lah alhamdulillah. So monthly anniversary kan macam mana? Ya betul lah, monthly anniversary lah. Macam mana pengalaman sahur dengan isteri ni? Sebab sebelum ni kita faham pengalaman macam dekat sini. Kurma dah jadi masak. Kita faham. Tak, kita memang mengamalkan sunnah. Bukan kita tak sempat. Ada je masa waktu kita bangun tu. Memang kita dan mindset memang kita nak yang simple. Kita nak simple lah. Sebab takut berat nanti susah nak bangun pula. Betul. Tapi anda kata kalau kurma tu dah habis, kita insya-Allah bulan Ramadan ni penuh dengan insya-Allah. Kurma ni memang satu benda yang wajib lah. Wajib dia memberi satu makanan yang memberi tenaga dengan segera. Sebab kita tahulah kurma ni penuh dengan dia punya gula, khasiat dia kan. Energy instant. Energy? Energy. Betul. Milo. Okay. Okay. Jadi kita orang kata berbalik pada tadi tu. Macam nak terlepas hari ni. Pengalaman. Dah okey dah tadi, dah terlepas tadi. Pengalaman bersahur dengan orang kata isteri. Tak nak cakap isteri baru kan. Macam ni tercinta. Macam mana pengalaman? Sebab kita nak tahu juga. Lama sangat ni pengalaman ni. Memang lain ke? Sekarang ni kita memang topik kekeluargaan ke macam mana ni? Kita akan masuk ke semua. Kita akan masuk semua. Okay, tak adalah pengalaman. Kalau kata sebulan ni orang cakap kehidupan baru lagi lah kan. Perbezaan tu mesti ada. Kalau sebelum ni bangun tu kawan-kawan ada. Kawan-kawan yang kejut. Kadang-kadang kawan-kawan pun tak kejut. Tapi kalau bila kawan tak bangun ke betul, kadang-kadang kawan-kawan pun tak bangun. Tengoklah dia kalau dengan kawan-kawan ramai ni dia bergilir lah. Kejap orang tu kerja, kejap orang ni kejut kan. Sama juga lah dekat rumah. Tapi pernah kejut kawan? Itulah pernah. Sekali dua je lah. Kalau dah berkeluarga ni orang kata makan semua tu memang ada lah prepare-nya. Tak adalah kurma ada air. Tapi sebab jiwa tu ada bujang lagi. Tu kurma dengan susu ke tu dah cukup lah. Allahuakbar. So ni expert sekarang ni kurma dengan susu. Yang ni kurma yang masak je. Mungkin esok boleh dengan susu pula macam mana tak tahu. Saya memang air masak sebab dia bila minum susu pagi tu saya tak boleh lah. Saya tak boleh. Sebab tu saya mengamalkan simple air mineral. Mudah. Dia mudah hadam macam tu lah. Bancuh lah. Kita pun nak rehydrate sepanjang hari. Sebab tu lah kita minumkan air masak tu lebih. Betul. Susu ada khasiatnya tersendiri. Tapi saya lebih mengambil air masak lah. Dan juga kurma lah. Dan juga kurma, insyaAllah. Allahuakbar. Nampak lah. Awal-awal dah bagi tips lah. Awal dah bagi tips lah. Lepas-lepas ni saya rasa lagi banyak tips ni. Yang ni orang kata dah tips tak ada lah kita pengantin baru bukan keluarga ni ke belum lagi. Baru berumah tangga. Berumah tangga. Yang ni mungkin sikit lah kita tanya sikit tips-tips lah. Yang ni pengalaman bujang hampir berapa tahun je? Pengalaman bujang. Saya baru 27 bujang sejak lahir rasanya. Tak ada lahir terus kahwin. Macam tu. Kita mungkin ada. Macam pernah lah saya dengar lahir terus kahwin. Bujang lagi lah. Bujang lagi lah. InsyaAllah perancangan tu adalah insyaAllah. Kita doakan. InsyaAllah. Jangan jemput je cik kalau boleh lah. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Jadi topik kita hari ni lebih kepada kita bersembang santai lah tentang pengalaman terdahulu pengalaman lepas. Ni cawan ni tak apa minum air belum puasa. Kan ni try. Kita try. Tadi ada minta air mana air? Ya Allah tengok. Dia orang kata boleh adjust sebelum berpuasa. Sebelum berpuasa. So tapi itulah tak menjadinya. Kita ambil lah yang kosong. Takut ada orang ingat ada air. Tak ada air. Tak ada air. Kita puasa. Kita buat 30 Mac tak ada air. So memang jihad tu lah dalam podcast ni. Memang orang kata air Leo tu lah sebagai airnya. Allahuakbar. Jangan tengok lama je. Jangan tengok lama. Takut keluar air betul. Kita pegang je. Allahuakbar. Tak bayang pun insyaAllah. Itulah tadi asyik tanya orang je pengalaman. Boleh ceritalah pengalaman puasa. Puasa sendiri ke, buka puasa dengan siapa ke, sahur dengan siapa. Keluarga ke, tak keluarga ke. Asyik tanya orang dulu tadi kan. Tanya orang. Siapa yang host ni? Ada, dia tak ada host. Bantai je. Pengalaman lah dia sekarang dah buka puasa seorang kan.
sebelum ni berkeluarga. Oh, sekarang berkeluarga dengan Sebelum ni family. berpasangan. Oh, okey. Sebelum ni berkeluarga dengan family. Dah lama dah tak buka masa tak sahur dengan family kan. Okey, ya nak tahu juga, kita orang pun nak tahu juga perasaan kan. Apa tips yang sahur yang selalu diamalkan lah? Allahu akbar. Tuan sendiri. Weh, tu bagi ni takut ni. Kalau saya tadi kurma dengan air kan. Saya kurma dengan air juga. Cuma kurma lebih daripada 3 biji lah saya. Oh, lebih. Tak boleh 3 biji lah macam. Tak cukup lah. Cukup lah. Okay. Kalau lapar. Memang lapar. Kita nasi tak boleh pergi. Nasi ke. Tapi pagi tadi alhamdulillah lah ada kelainan sikit lah. Ni apa namanya, soto semalam. Soto semalam. Ada soto malam. Apa soto? Oh, semalam More ada soto. More semalam kita ada program. Ingat buka-buka ingat macam basi, tapi try. Boleh lagi, cuma sup sejuk sikit lah. Panas nak kan? Panas tak ada. Oh ya ke? Bujang. Okay. Faham. Panas kena tunggu ada matahari, tak tahulah. So kita masuk je lah. Rasa boleh lah, orang kata kena tekak sikit lah orang kata. Alhamdulillah. Kesimpulannya simple itu mudah. Simple itu mudah. Apa yang ada je lah kan. Apa yang ada je. Sama je. Okay, tak bersyukur lah, insyaAllah lah. Kena bersyukur sebab kita dah bangun sahur ada makanan tu pun dah kira bersyukur. Walaupun air masak. Dia bukan penting dekat makanan tu, dia penting dekat keberkatan kita bangun tu. Fadilat bangun subuh, fadilat bangun sahur. Fadilat atas kita minum air segelas pun dah kira bersahur lah. Kalau kita sahur pukul tengah malam pukul 12 tengah makan untuk apa tu sahur. Kita bukan dinamakan sahur. Sahur ni kita kena tidur dululah, kita kena bangun. Itulah effort dia yang ditunjukkan lah. InsyaAllah. Betul. Saya takutlah bila cakap. Ustaz Lokman dah buka tentang tajuk-tajuk. Ustaz Lokman dia dah buka sikit dah. Allahu akbar. InsyaAllah. Tak apa. Tapi betul lah tu. Orang kata bangun makan ke 12 tu sahur lah. Sebenarnya bukan sahur sebenarnya kan. Itu lebih kepada siapa ataupun tak moreh. Boleh lah dikira moreh. Lebih ke 12 malam lah. Tapi tak kisahlah. Asalkan lepas tarawih lah. Betul. So dia ingat yang tu sahur. So esok dia bangun tidur. Esok bangun terus siap-siap pergi kerja. Sahurnya mana? Betul. Tak ada. So kena ubah lah cara pemikiran tu. Kalau sahur waktu dia. Tapi memang kebanyakan orang memang ada macam tu lah. Kan. Dia kata mungkin dia. Okay, nanti harapnya kita daripada perkongsian ni, video ni tersebar, ramai dengar ke, ditahulah kot perbezaan. Dan mungkin juga boleh rujuk lah pandangan-pandangan daripada yang lebih-lebih Arif lah. Satizai lebih Arif. Sahur memang dia kena bangun lah. Betul. Malam. Semalam tak salah saya ada Dr. Syamimi tu, dia berkongsi tentang fadilat ataupun kelebihan sahur. Antaranya sahur ni boleh membantu kita untuk memberi tenaga dalam separuh hari. Maksudnya tak adalah kita terus bangun tidur dalam separuh hari tu kita terus letih. Ni tak, kalau kita tak sahur kan. Kadang-kadang pukul 9 pagi pun kita dah lemau. Sebab kita tak sahur. Kalau kita sahur tu mungkin kita boleh bertenaga semaksimum yang boleh, mungkin sampai petang hari ataupun sampai petang. So fadilat sahur tu antara tu lah. Dan lepas asar semua tu mungkin orang kata lebihan daripada tenaga-tenaga yang ada tu lah untuk kita bersedia untuk iftar. Jadi tadi tentang pengalaman sahur daripada saya lah. Saya tak boleh sangat makan benda-benda berat waktu sahur. Tapi kalau ada orang offer, kita ambil je lah. Tapi tak habis je lah. Cuma tak habis je lah. Itulah. Itulah mungkin tahun ni saya last ke bersahur seorang. Wallahualam. Dah ada tanda-tanda? Dah ada tanda-tanda sahur seorang lah. InsyaAllah. Lepas tu nak minta orang kata minta tips sikit pengalaman sikit daripada yang ada pengalaman ni. Ya Allah. Patutlah bersemangat lah. Daripada tadi tak habis-habis. Kita nak tanya sikit-sikit je lah. Betul. Boleh. Cik, mungkin ada tahun ni seorang je lah. Sahur seorang ataupun tahun depan je macam mana? InsyaAllah dalam perancangan. Kalau mungkin dimudahkan. InsyaAllah. Mungkin tahun depan kita berdua boleh bersahur bersama dengan InsyaAllah. Jika diizinkan Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. So jangan try lah. Jangan try kat sini lah. Ni dah ada perancangan. So kalau orang mana macam, kita tak tahu, kita punya penonton ni kadang-kadang ada perempuan. Bukan kadang-kadang ada perempuan, memang ada perempuan. So bila tengok kita punya orang kata panel kita segak kot DM nombor
Kita tak tahulah DM tiba-tiba ada DM Viewer sama Fira. Saya berkenan dengan abang. Ustaz Rahman. Tak ada yang saya berkenan dengan ustaz yang duduk sebelah yang pakai baju coklat cerah sikit. Allah, tak ada apalah. Boleh DM nombor saya. Kena tanya baju bulan bintang ke bintang bulan ni? Macam itu. Ini baju tak ingat lah. Ni lama dah beli ni. Tengok butang bulan bintang macam bulan bintang. Bintang saja. Butang saja ni. Butang saja. Butang ni pun free rasanya ni. Allahu Akbar. So dia punya kalau nak DM nombor tapi tak boleh cik dah tutup je lah. InsyaAllah tak apalah kot. InsyaAllah kita mungkin tu lah. Kita boleh teruskan lah. Takut kau tanya. Saya malas nak menjawab soalan-soalan macam ni. Okay. Jadi InsyaAllah hari ni kita memang sembang santai sebab kita tak ada macam orang kata macam tajuk yang terlalu khusus. So kita akan lebih sembang santai, kita nak kongsikan pengalaman yang ada sebelum-sebelum ni. Mungkin kalau kita tak pernah pergi kat tempat tu pun mungkin kita boleh kongsikan pengalaman daripada orang yang kita pernah dengar. Contoh macam tak pernah pergi, tahu ada bantuan misi bantuan dekat contoh India. Kalau cik tak pernah pergi India, tak pernah lagi kan. Tapi cik tahu orang yang ada pengalaman pergi misi bantuan di India. Contoh misi bantuan apa gempa bumi kat sana. Mungkin cik boleh sharekan, dengar daripada kawan-kawan yang pernah pergi ke sana. Macam tu. Cerita mengenai pengalaman kawan-kawan yang pernah buat misi bantuan di selain daripada tempat-tempat yang cik pergi lah. Yang cik pernah pergi lah, macam tu lah. Boleh faham ke tak ni? Tak faham soalan dia. Dia tak tepat. Tak faham. Maksudnya kat sini kita hari ni kita lebih kepada pengalaman sendiri. Tiba-tiba kalau cik nak selip pengalaman tentang ada sahabat saya ni, saya tak pernah lah pergi misi bantuan dekat India ke Jepun ke, tak pernah lah. Tapi saya ada dengar daripada kawan saya, dia pernah pergi misi bantuan dan dia cerita masa bagi bantuan ni macam ni. Mungkin cik pernah dengar daripada kawan. So cik boleh kongsikan kita pada hari ni sebab hari ni tajuk kita pun memang kita nak pengalaman. Pengalaman sendiri. Boleh cik? Boleh insyaAllah. Faham je boleh ya? Faham. Tadi itulah pelik tiba-tiba ada kaitan dengan India pula. Bukan kaitan dengan India. Tak ada, bukan. Tadi dia bagi fakta, macam dia bagi soalan. Tiba bagi soalan, ada tak? Sebab nampak tadi cik macam sedang memikirkan sesuatu. Allah, tak payah risau, bukan tajuk sahur dah lah, jangan risau. Allahu Akbar. Jadi kita bersama dengan orang kata dua orang yang cukup berpengalaman lah dalam bidang kesukaranwanan dan juga kebajikan. Sekali diorang cerita pasal pengalaman tu, pasal kesukaranwanan tu, saya rasa boleh tarik perhatian orang lah untuk join kesukaranwanan lah lepas ni, insyaAllah. Jadi sebelum tu lah, kalau saya nak bercakap, saya akan mulakan dengan pantun je. Pantun. So mungkin saya sikit lah. Pantun biasa je. Okay. Pergi ke kedai membeli Maggi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, Maggi orang muja Maggi. Maksud? Tu saya kena balas lah. Apa dia? Saya kena Kalau boleh balas, kalau boleh. Saya maaf lah, pantun kurang sikit lah. Saya tahu satu je pantun. Saya tahu satu je pantun. Boleh sila. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Itu saja saya tahu. Itu je saya tahu. Waktu remaja. Itu saja saya tahu. Macam pernah aja. Tak pernah lah. Biasa. Yelah, biasa tu macam pernah aja. Biasa baca lah pantun tu. Baca lah. Okay. Sebab pantun-pantun tu selalu dapat dekat. Tak tahu lagi. Kita malah nak korek lah. Takut juga ni. Allahu Akbar. Selalu ujung-ujung lah kalau pantun kan. Lepas. Itulah. Saya itulah. Kalau nak balas pantun, tak pandai sangat lah pantun ni. Ni Lokman? Anwar? Lokman. Anwar boleh pantun sikit-sikit. Lagi tak boleh. Lagi tak main pantun. Betul gurindam. Syair. Okey, jadi insyaAllah pengalaman yang akan dikongsikan pada hari ini oleh dua orang kita punya orang kata sahabat dan juga pendengar kita akan semaksimumnya boleh lah untuk mereka berkongsi lah kepada semua yang mendengar tu. Catat kalau boleh catat ataupun save terus video ni ataupun podcast ni supaya lepas-lepas ni kalau rasa nak join keseruanan, ini video ni orang-orang macam ni yang kita boleh rujuk. InsyaAllah. Orang lain boleh juga rujuk tapi kat sini kita bersama dengan orang yang hebat juga dalam bidang keseruanan, insyaAllah. Betul lah? Betul. InsyaAllah ada pengalaman, ada orang kata kelebihan tu dari segi ni. Kalau tanya saya dalam Malaysia adalah sikit-sikit cik untuk bantuan tu. Macam tahun lepas dekat Hulangat tu, banjir Hulangat tu, yang kereta tindih je.
Saya sampai kereta bertindih. Udah satu hand nak kena fikir macam nak bawa ke bawah dulu bertindih. Ada orang tersangkut, ada orang dalam kereta tu. Masa banjir tu dalam kereta. Dia minta tolong. Banjir, dia minta tolong. Ada tu, ada. Lepas tu awak tolong lah. Kita tengok lah, Kalau kita tolong takut kita Oh. terjadi masa. Awak tolong dengan report lah kepada pihak berkuasa lah. Saya kata biar je lah, biar je lah. Tak adalah biarnya kita macam uish, kalau nak doa je tak boleh juga lah. Nampak macam tak apa. Kita bagi tahu kepada pihak berkuasa lah. Ya. Tapi memang waktu tu cara lain lah. Itu cara sebab kita tak kerti berenang. Takut bila berenang kita pula esok masuk dalam berita. Takut saya pula masuk berita esok. So tak boleh lah. So ikutlah apa kita punya kemahiran masing-masing lah. Waktu ni sebab ada orang berbeza kemahiran. Mungkin dia boleh apa? Dia tak pandai bercakap, dia tak pandai nak apa memberi idea suatu misi bantuan, tapi dia boleh dari segi tenaga. Dia boleh angkat benda-benda berat, dia boleh bawa kereta, bawa sampan. So memang benda-benda tu orang kata different ataupun perbezaan kemahiran seorang tu yang boleh guna sewaktu misi-misi macam ni, insyaAllah. Jadi kita nak pergi ke tajuk kita terus ke ataupun macam mana, Cik? Bolehlah terus lah. Dah rasanya kita intro ni Pasal sahur pun dah ni, Cik. Dah pusing-pusing banyak kali. Dah rasa setengah jam dah ni. Intro ni. Sebab kita nak orang nak tahu kat macam mana kehidupan Cik. Tak perlu kot. Kehidupan ni peribadi tak perlu ditunjukkan. Tapi tips tadi tu menarik ke kalau nak kongsi? Siapa? Tips tadi pasal puasa apa semua sahur tu. Allah. InsyaAllah lah. Mungkin tuan boleh sendiri boleh. Share sendiri. Allah Akbar. Tips boleh lah. Okay, insyaAllah. Jadi mungkin kita pergi ke kita punya topik lah pada hari ni tentang pengalaman dalam misi bantuan. So saya nak tanya mana satu dulu Siapa yang dah bersedia? Siapa yang dah bersedia? Tak terpulanglah kepada sebab nampak dua-dua macam sedang menunduk setaku juga. Kalau tak bersedia saya keluar. Jangan nanti tinggal berdua macam ni. Udah. So, saya tanya kepada Encik Lokman dulu lah. Ustaz Lokman. Bagi Lokman je lah. Bagi Lokman je. Allahu Akbar. Kepada Encik Lokman lah. Okey. Sepanjang hidup ni lah. Sepanjang hidup lah ataupun sepanjang join Yayasan Maghfirah ni ataupun zaman belajar dulu, misi-misi bantuan yang Encik pernah lakukan mungkin banyak. Boleh ke kalau Encik berkongsikan sedikit misi-misi bantuan yang pernah Encik jalankan? Baik. Sepanjang ni, insyaAllah. Dipersilakan. Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mula. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. InsyaAllah lah berkenaan dengan soalan tadi. Alhamdulillah lah, saya ni bukannya lama sangat lah dalam bidang sukarelawan ni. Baru je berkecimpung. Kiranya dia anggap budak-budak lagi lah. Alhamdulillah dah bersama dengan Yayasan Maghfirah hampir 3 tahun lah, insyaAllah. Hampir 3 tahun. InsyaAllah lah banyak jugalah saya terlibat dalam gerak kerja operasi agihan bantuan sama ada di dalam dan luar negara lah. Saya pernah Alhamdulillah banyak terlibat lah. Contohnya yang dalam negara seperti bantuan kita santuni orang yang susah di sekitar Selangor, ada di Kedah bencana banjir. Kalau kita tengok sejak akhir-akhir ni 2-3 tahun kebelakangan ni banyaklah bencana-bencana yang berlaku di dalam negara ni. Contohnya banjir ulang yang besar lah kan. Tak dijangka lah waktu tu. Waktu tu kita jangka Pantai Timur lah banjir. Tiba-tiba kuasa Allah lah nak menunjukkan di KL pun, di Lembah Kelang ni pun boleh banjir sebenarnya. InsyaAllah lah. Dan jugalah antara sisi yang lain mungkin tanah runtuh di Rawang tu lah, tanah Batakali tu juga ada lagi peristiwa lain lah. Kalau kepada di luar negara ni saya mau bantu kepada mereka yang memerlukan lah, saudara Islam kita yang memerlukan. Contohnya yang mana yang mereka ni terlibat dalam pergolakan perang yang mana dia apabila dia terlibat dalam pergolakan perang ni dia menjadi mangsa pelarian. Seperti kita tahulah kebanyakan umat saudara-saudara Islam kita di Timur Tengah lah, di negara-negara Teluk sana tu, di Syria, di Yaman, semuanya sekarang ini ada perang saudara lah kebanyakannya. Dan saya Alhamdulillah lah sepanjang dengan bersama dengan Yayasan Maghfirah ni pernah lah menghantar pergi ke misi bantuan ke 3 buah negara lah. Yang pertamanya mungkin ke Lubnan lah. Lubnan
Keduanya, Bila cik? Cik ingat bila? Lubnan tu insyaAllah lah, baru saja tahun lepas lah. Oh, Kita pergi Lubnan tu untuk bantu mangsa pelarian mangsa pelarian lah. Pelarian yang mana kita pergi tu di kawasan Arsal. Arsal tu iaitu daripada sepadan Syria tu lebih kurang 10 km lah, tak jauh lah. Sepadan Syria tu. So kami pergi tu di akhir musim winter lah, musim sejuk orang kata. Dalam tengah ada hujung tahun? Tak, di awal tahun, bulan 3 lah. Bulan 3 sebab musim winter kan daripada bulan 10 hingga ke bulan 6. bulan 3, bulan 2 macam itulah, bulan 1, bulan 2 macam itulah. Dan alhamdulillah waktu tu kami pergi bulan 3 tu pun masih lagi musim winter lah, di akhir-akhir lah sebenarnya, bukan tengah-tengah lah, di Boleh akhir. rasa lah dia punya sejuk. Alhamdulillah memang saya pergi tu memang bersalji lah. Memang bersalji, memang sangat lebat saljinya. Dulu di Malaysia ni selalu saya hantar bantuan dalam keadaan panas lah, berpeluh. Balik-balik tu mesti berpeluh. Mesti kena mandi lah. Bila pergi hantar misi bantuan di Lubnan, di Arsal tu, memang suhu dia sangat amat-amat menguji cabaran lah badan kita. Mana waktu tu seingat saya mungkin suhu dia paling tinggi pun catatnya 5 darjah Celsius ke negatif 5 darjah Celsius lah. Sejuk. Memang sejuk lah, memang. Kulit lah tu cik, rasa sampai kulit tu. Memang nak tidur kat sana tu pun 2-3 lebih kurang 5 helai selimut lah kita lapik. Kita tutup badan kita lah untuk memanaskan badan lah. Dan juga sebenarnya bila misi bantuan yang melibatkan musim sejuk ni, dia lagi sukar sebenarnya daripada kebiasaan kita musim panas lah. Kita biasa di dalam negara ni lah, kita bagi waktu normal lah, waktu tengah panas ni itu lebih senang lah. Dan juga musim sejuk ni lebih suka. Sebab apa? Cuaca ni kita tak dapat aman. Pernah ketika itu saya tengah keluar lah nak pergi ke kamp pelarian, yang mana kami naik kenderaan lah. Dan juga tiba-tiba dalam kenderaan tu berlaku ribut. Ribut salji, memang sangat dahsyat. Masa tu dekat mana cik? Kat mana tu? Saya dekat Arsal lah waktu tu. Dia memang ada ribut salji. Dan juga ada kenderaan tersangkut lah. Kita nak pergi ke camp tu tak sampai lah lagi di pertengahan jalan. So memang dalam kenderaan tu memang sejuk lah, sebab heater dia tak kuat sangat. Kenderaan mungkin kenderaan waktu tu usang lah kan. Heater dia tak kuat sangat. So kita orang keluar lah. Bila keluar tu Masya Allah, memang beribut lah kena dan memang kena patah balik lah. Tak boleh nak lalu. So kita jalan lain ni kita memang patah balik sebab kalau ribut tu lagi sejuk lah. Lagi sejuk lah. Lagi sejuk. Habis kalau kita kat sini kereta ada aircon, kalau dia orang kat sana kereta ada heater. Kereta ada heater, betul. Betul. Menarik. Kereta dia ada aircon dan juga heater. Dua-dua pun ada. Ya, betul. Lagi ada pun. Heater lah selalu pakai. Memang kebanyakan kalau musim sejuk ni tak adalah nak buka aircon. Yalah. Memang buka heater lah. Tapi itulah kereta ada heater kan. Dia ada fungsi yang boleh memanaskan lah. Aircon tu jadi panas. Jenama mana? So bila tersangkut tadi tu, memang kita rakan kerjasama pun waktu tu dengan pihak-pihak lain, kita ambil keputusan untuk balik dulu lah. Kita tunggu reda dan juga kita pergi mungkin keesokan harinya kita pergi, dan keesokannya memang kami pergilah sampaikan bantuan. Dan juga kita tengok kesusahan waktu tu memang dia orang sangat susah lah. Yang mana pelarian ni dia tinggal di dalam kemah pelarian, yang mana kemah dia tak besar lah, dalam lebih kurang 10x10 saja. Yang mana saya masuk sendiri dalam kemah tu, hanya ada satu ruang tamu yang besar, yang mana ruang tamu ni digunakan sekali untuk tidur lah. Dia sebagai ruang tamu, ruang beristirahat dan juga ruang tidur. Dan juga dia hanya ada satu macam laluan untuk masuk, dan juga laluan tu bersambung dengan dapur dan juga tandas. Memang sangat kecil lah, 10x10. Dan cuba bayangkanlah kalau satu ahli keluarga tu mempunyai seramai 10 orang anak. Kita dapat bayangkanlah dia orang berhimpit-himpit. So bila kami sampai, kami pergi kami pergi ke Arsal itu, memang kami memberikan bantuan-bantuan untuk keperluan musim sejuk lah. Mana kita beri bantuan diesel, kita beri bantuan kayu api, kita beri bantuan barangan asas, dan juga lah kita beri bantuan pakaian lah, pakaian dan juga iftar lah. Kita teruskan sehingga Ramadan waktu tu. Cabaran yang kita hadapi adalah waktu tu
Itu waktu tu kita pergi tu negara lain yang sedang berperang sebenarnya antara Rusia dengan Ukraine. Kalau perasan lah. Rusia betul. Rusia dengan Ukraine tengah berperang lah. So bila Rusia dengan Ukraine ni berperang, dia menyebabkan harga barangan asas itu, barangan keperluan sangat meningkat di negara tersebut lah. Inflasi makanan. Dia bukanlah inflasi, dia menyebabkan harga barang tu makin mahal. Naik kan. Sebabnya pengeluaran dia kekurangan. Kos barang tu limited. So barang yang ada tu jadi mahal. Betul. So bila jadi mahal tu memang kebanyakan barang yang daripada Lubnan waktu tu diimport lah daripada negara-negara Eropah. Kebanyakan daripada Eropah dan juga ada daripada Arab lah. Daripada Timur Tengah sendiri. So menyebabkan barang jadi mahal lah. Hari tu kita sasarkan untuk memang bagi semua diesel lah. Minyak lah. Diesel ni digunakan untuk dia memanaskan badan, dia memanaskan kemah dia lah. Bukan memanaskan badan, memanaskan kemah dia. Yang mana diesel ni dia akan digunakan dalam heater lah. Jadinya bila diesel tu memang sangat tinggi harganya, memang tak pernah sabar harga dia. So kami ubah plan lah. Kami bagi bantuan kayu api lah. Kayu api yang mana ianya lebih lebih murah sedikit dan juga fungsi dia samalah, yang mana dapat memanaskan badan. Cumanya mungkin dia ada jelaga lah tadi. Dia ada jelaga lah. Dan juga barang-barang asas pun mahal lah. Antaranya minyak masak yang kami bagi tu adalah stok yang terakhir, yang mana wakil kami di sana tu dah simpankan untuk kami sebab dia nak tahu kami datang. So dia memang dah standby awal lah. Dia memang kata ini stok yang memang limited lah. Sangat susah nak dapat barang minyak ni. Dan juga tepung, gandum di Timur Tengah ni kebanyakannya makan berasaskan gandum lah. Makan spaghetti, nasi dia ada makan juga. Tapi lebih-lebih kepada gandum lah, ruji gandum. Roti, banyak makan roti macam tu lah. So benda-benda tu pun jadi mahal. So menyebabkan benda tu sukar lah antaranya. Juga kita boleh tahulah antara cabaran juga yang satu cuaca tadi lah. Cuacanya memang sangat mencabar lah. Memang daripada hari pertama saya sampai tu sehinggalah hari saya balik tu memang salji belaka. Seumur hidup saya tak pernah lah saya mengalami salji yang begitu tebal lagi lah. Juga tak pernah jumpa salji lah sebenarnya. Tiba-tiba Allah bagi saya peluang lah. Memang rasa berlebihan waktu tu. Memang salji ni kita sukalah bila kita datang. Betul. Kita salji. sendiri tak pernah mengalami salji. Kita tak ada musim sejuk. Kita tak ada musim sejuk. Kita kan musim khatulistiwa. Betul. Bukan 4 musim seperti negara-negara yang lain. So kita memang tak pernah mengalami salji ni, musim sejuk ni, dan juga tak pernah turun salji. So kita seronok lah benda tu. Tapi kalau kebanyakan di negara-negara tersebut, mereka tak suka dengan musim tersebut. Kerana dia sedikit menyukarkan mereka lah kerana untuk memanaskan badan. Dia orang lebih suka musim panas lah. Musim panas. So itulah. Kalau kita tak suka pula musim panas. Kita ni panas berlembab. Panas berlembab dan melampau ke. Kita pergi sana tu seronok. Tapi kalau di sana tu, itu adalah satu cabaran buat diorang lah, yang mana diorang perlu hadapi musim ni. Kadang-kadang ada jugalah kanak-kanak ni, memang saya jumpa lah anak-anak ni yang memang bila kami pergi bantuan tu, dia memang turun keluar menyapa kami. Menyapa kami dan dia menerima dengan dia amat berterima kasih, dan dia orang sangat berterima kasih lah kerana ada bantuan daripada orang ramai lah, masih ada saudara-saudara Islam yang perhatikan perhatikan mereka lah macam tu. Itu sedikit sebanyak peristiwa di Lubnan lah. Bukan peristiwa, misi saya di Lubnan. Kemudian saya jugalah pernah pergi ke Kemboja lah. Kemboja lebih kurang pada tahun lepas jugalah saya pergi untuk menyempurnakan amanah para penyumbang je lah. Yang mana bukan para penyumbang, para peserta korban. Kita di SMA Firani juga ada buat satu projek lah, projek korban. Yang mana projek korban ni projek tahunan lah. Projek tahunan yang juga kita ada meliputi dalam negara dan luar negara. Antara salah satu tempatnya negara Kemboja lah. So saya sebagai wakil daripada Malaysia waktu tu lah pergi, kita nak tengok sendirilah macam mana pelaksanaan pihak korban di Kemboja tu. Maksudnya, dan juga alhamdulillah lah, saya juga peluang lah untuk sembelih binatang waktu tu lah. Alhamdulillah. Pertama kali?
Pertama kali jugalah, tak Luar pernah. negara. Tak pernah lah kat Malaysia ni kat nak cuba. Okey. Tapi kita dahulukanlah yang lebih utama. Yang lebih utama. Mungkin apa ni golongan yang ustaz-ustaz, imam yang memang ada pengalaman lah. Jadinya bukan tak di Kemboja tu tak ada benda-benda tu, ada je. Cumanya dia beri peluang kepada kita waktu tu. Kat sini kita nak cakap segan. Kita nak sembelih tu kita cakap segan. Sebab tu kita utamakan. Sana kita diberi peluang. So saya memang grab je lah peluang tu untuk sembelih. Ada yang guide lah. Ada yang guide lah. Memang ada yang guide lah. Kali pertama sembelih memang ada yang guide lah. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah di Kemboja tu korban berjalan dengan lancar lah. Dan juga saya dapat tengok lah sendiri apa ni cara dia pengagihan macam mana. Kemboja ni dia agak di bandar, kalau di bandar Phnom Penh tu memang agak updated sikit lah, moden jugalah. Moden. Tapi kebanyakannya kita pergi ke dalam ni seperti di Kampung Cham, di Tebong Kemom. Itu yang mana daerah-daerah tu ataupun negeri tersebut banyaknya kebanyakan ada juga majoriti masyarakat Muslim tinggal di sana. Dan juga kalau kita pergi kawasan tu, kawasan dia luar bandar lah. Dan dia tak ada kemajuan dia belum sampai sepenuhnya lagi. Yang mana saya tengok kat situ, kita kat Malaysia ni dekat kita padi kat Malaysia siapa yang mengeluarkan padi? Utara siapa? Kedah. Dia kalau nak bajak ke pakai nak mesin padi pakai apa? Kalau kat Alostar kat Kedah. Alostar ada pakai mesin lah, pakai apa? Jerabak lah, jerabak padi tu. Pakai kabota semua tu lah kan, mesin padi lah kan. Tapi kalau di Kemboja ni saya tengok dia masih menggunakan kerbau. Kerbau dan ada belakang tu. Ya betul. Dan kerbau sana tu memang dia khususkan untuk pertanian dia. Memang dia memang sangat besarlah kerbau tu. Memang dia khususkan dia dijaga baik-baik untuk dia gunakan sebagai pertanian dia. Untuk membajak lah saya tengok. So saya tengok memang agak tak ada kurang kemajuan lah daripada bandar tu. Dan juga ruji diorang sama macam kita. Kena ruji diorang macam makan nasi. Kalau di Kemboja ni dia lebih kurang dengan kita lah, sebab kita orang Melayu kan. Dia sana asal dia daripada Campar kan. Kerajaan Campar lah. Melayu Campar. So ada yang masyarakat Kemboja ni boleh berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu dan juga ataupun berbahasa Cham lah. Cham lain jugalah, tapi dia boleh berbahasa Melayu. Dan juga dia punya makanan dia boleh diterima oleh Asia lah, sebab dia pun negara yang terletak di Asia kan. So tak jauh sangat lah, tak jauh beza dari segi makanan, semua tak ada masalah lah. Cumanya yang agak suka sikit di Kemboja ni adalah cabaran dia adalah perjalanan tu lah. Perjalanan dia jauh dengan jalan dia yang luar, yang kurang ada kemajuan sikit, yang luar bandar sikit lah, macam tu lah. Menyebabkan agak susah sikit lah. Dan juga kebaikannya kawasan-kawasan di luar bandar ni belum dibangunkan lagi lah. Masih bergantung kepada pertanian sendirilah. Saya tengok, yang saya lihat lah, saya turun kat sana. Dia perjalanan daripada bandar utama ke kampung tu lebih kurang 5 ke 6 jam lah. Lebih kurang daripada Selangor ni ke Betul. juga Tapi Selangor ni ke Kedah kita ada Lebuh Raya Plus. Lebuh Raya Plus yang mana Lebuh Raya Plus ni kita kata selesa lah. Kita perlu bayar tol lah kan. Kita perlu bayar tol, selesa lah, tak ada jalan berlubang-lubang kan apa kan. Kalau di sana memang ada lebuh, dia tak ada Lebuh Raya, cuma dia ada jalan utama lah yang pergi ke kampung tersebut lah. Cumanya jalan dia tak sepenuhnya dibangunkan lagi. Ada yang berlubang, ada yang dia dibangunkan, macam itulah. Ada yang kadang-kadang kita perlu nak masuk ke kawasan kampung tu memang kena lalu tanah merah lah, yang penuh dengan lubang-lubang. So bayangkan kadang-kadang kita terpaksa lalu kat situ sejam. Nak masuk ke kampung tu sejam, lalu lubang tanah merah tu. Nak elok apa semua. Nak elok. Cari jalan yang lagi tu lah, okey. Tak, memang itulah jalan yang digunakan. Memang itulah yang jalan digunakan. So agak mencabar jugalah kat situ sebenarnya. Dari segi cara kehidupan dia lebih kurang lah dengan masyarakat kita di Malaysia jugalah. Pagi-pagi keluar mencari rezeki, balik petang macam itulah. Selain itu Turki jugalah. Saya pernah juga pergi Turki baru ni, hantar
misi bantuan gempa bumi lah. Kalau kita tengok tahun ni lah, sebelum puasa lah, awal bulan 3 hari tu, dikejutkanlah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat lah. Kali terakhir bila saya pergi ke Turki ni, kali terakhir tahun 90-an. Rasanya ada orang kata last gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan ini antara yang paling terdahsyat sekali lah yang pernah berlaku. Yang menyebabkan beberapa daerah di Turki ni terpaksa dikosongkan lah buat masa sekarang ni. Yang mana sebab keruntuhan dia sangat-sangat dahsyat. Dan juga saya memang sempatlah pergi melawat sisa runtuhan ke melawat ke kawasan-kawasan gempa tu kan. Memang sangat dahsyat lah. Runtuhan dia, bayangkan bangunan yang tinggi tu boleh jatuh macam Lego, jatuh tak hancur semua, jatuh pusing ke tepi saja. Itu sangat dahsyat lah. Dan juga kalau ikutkan Turki ni sebelum ini penduduk dia alhamdulillah dia tak adalah memerlukan pertolongan sangat daripada dia penduduk dia cukup lah. Negara Turki ni kita terkenal lah antara negara yang terbesar jugalah, terkuat jugalah dalam negara-negara Islam ni kan. Dan juga dia tak memerlukanlah bantuan. Jadinya tiba-tiba berlakunya gempa bumi ni menyebabkan doktor sendiri, kadang-kadang pekerjaan asal dia hakikinya doktor, tapi dia tinggal dalam kemah lah. Sebab apa? Rumah dia runtuh. Kita boleh tengok lah doktor tinggal di kemah. Itu dianggap biasalah selepas runtuhan. Sebelum runtuhan itu memang dia ada kehidupan dia sendirilah. Tapi bila berlakunya satu bencana tu menunjukkan semua tu samalah. Allah tunjukkan semua tu samalah. Tetap jugalah, tak kira lah dia doktor ke siapa ke. Kena duduk. Yalah, bila rumah dah runtuh tak ada tempat tinggal. So dia orang terpaksa duduk di kemah sementara lah yang disediakan oleh kerajaan Turki waktu itulah. Dan juga bila kita pergi tu perjalanan dia juga jauh jugalah. Saya pergi ke Istanbul, dan daripada Istanbul ke Gaziantep lah, ambil satu flight lagi. Naik flight bukan naik kereta kan? Kalau naik kereta daripada Istanbul ke Gaziantep tu, naik kereta Dalam lebih 1 hari perjalanan. Naik flight dalam berapa jam je? Naik flight lebih kurang 2 jam lah. Lebih kurang 2 jam. Kalau kita naik kereta daripada Istanbul ke Gaziantep tu, memang saya tengok map waktu tu lebih daripada 1 hari perjalanan lah. Tak masuk dengan kita berhenti ke apa benda, kita tidur ke apa lah. So memang kita pun tak tahu keadaan di sana jalan macam mana kan. So kita memang kita tengok waktu tu pengangkutan udara tiada masalah untuk kita sampai ke sana. So kita pergi ke sana lah melalui pengangkutan udara lah, flight. Dan turun di Gaziantep tu kita pergi bantuan lah. Antaranya di Islahiye, di Kahramanmaraş kita pergilah waktu tu. Dan juga kita pernah jugalah pergi bagi bantuan di Hatay. Hatay ni kalau ikutkan sekarang ni bukan sebelah, bukan. Bukan ni Hatay. Okay. Di Hatay. Kalau Hatay tu kalau ikutkan sekarang ni dia terpaksa dikosongkan sementara waktu lah, sebab runtuhannya agak dahsyat berlaku di tempat tu. Kebanyakan pusat bandar tu lah dia terpaksa dikosongkan sementara waktu. Kalau ikut daripada Gaziantep tu ke Syria, lebih kurang 100 km lah untuk kita masuk ke Syria. Masuk ke Syria kita boleh pergi ke Idlib lah waktu tu. Tapi kami bagi bantuan ke Turki dengan Syria jugalah. Tapi Syria tu kami cuba untuk masuk, namun tak lepas lah waktu tu kami nak masuk ke Syria. So kita sekadar di Turki sajalah. Dan ada juga kita mengulurkan, kita agihkan bantuan di Syria ni melalui kerjasama kita lah di sana. Kalau tengok di Turki ni lebih banyak bertumpu, sebab Turki ni orang boleh masuk, antarabangsa, media antarabangsa, orang antarabangsa boleh masuk. Bantuan antarabangsa banyak. Kalau di Syria ni kita tahu kan, Syria ni tengah pergolakan, tengah ada. Nak masuk sana pun kadang ada orang tengah tapis je. Nak masuk sana tu dari segi tu agak bukan tapis, dia agak susah sikit nak masuk. Dia boleh masuk tapi dia agak susah sikit nak masuk lah. So sebab itulah kita, dan juga di Syria ni waktu runtuhan tu dia menggali sisa runtuhan tu untuk mencari mangsa yang tertimbus tu menggunakan tradisional. Tak banyak jentera-jentera lah. Ada yang gunakan tanah, ada yang gunakan tangan, ada yang gunakan peralatan-peralatan yang ringkas seperti cangkul kan. Bukan seperti jentera-jentera yang besar lah, jentera yang besar. Sebab apa? Sebab kekangan tadilah yang mana susah nak masuk. Menyebabkan
bantuan tu lebih tertumpu kepada Turki lah. Tapi kita tidak melupakan saudara kita di Syria lah. Kita tetap menyalurkan bantuan ke sana. Kita pun menyalurkan bantuan masa gempa lah. Antaranya kita bagi kemah sementara, kita bagi tilam, kita bagi selimut, kita bagi pack barang asas lah untuk dia hidup, untuk dia boleh bertahan lah mungkin selama 2 minggu ke, yang mencukupi lah untuk satu keluarga dia. Cuaca kat situ macam mana je kat situ? Kalau cuaca kat situ Musim-musim juga. musim-musim jugalah. Juga. Itulah saya Allah bagi peluang jugalah pergi Kali kedua. kali ke pergi juga ke Istanbul. Waktu sejuk jugalah. Dia sejuk Tapi dia tak salji lah. tapi tak salji lah. Sejuk dia di Istanbul ni tak sesejuk dia, tak sesejuk sangat lah. Saya pernah alami di Lubnan. Di Lubnan tu paling rendah tak silap ni -5 tadilah. Kalau di Turki ni waktu tu mungkin suhu dia 5 darjah lah. Tapi agak sejuk jugalah. Tapi bagi saya dah pernah saya dah pergi Lubnan, dah pernah mengalami cuaca lebih sejuk tu. Agak boleh tahan je lah, tak ada masalah insya-Allah. Selalu kalau pergi bantuan ni cik selalu berapa satu tim tu berapa orang ikut? Kita Turki ni saya tahu 3 orang lah. Kita berdasarkan keperluan nanya. Tim tu kita tak tetapkan lah. Tak semestinya perlu 2 orang, perlu seorang ataupun perlu 4 orang. Tapi kita bergantung kepada keperluan waktu tu. Contohnya kita keperluan dari segi kita nak yang hubungan utama tu lah. Kita punya ketua misi tu, yang mana banyaklah ketua misi ni sangat penting lah. Dia banyak dia banyak berkomunikasi dengan rakan kerjasama di sana, banyak deal dengan orang di sana. Dia jugalah mungkin ada 2-3 orang, 3 orang bergantung kepada keperluan lah. Kita tengok juga, kita nilai sendiri operasi agihan bantuan tu berat tak? Bukan berat, macamnya perlukan tenaga lah. Pihak sana tu boleh providekan orang kepada kita tak? Macam itulah. Menyebabkan kita nilai benda-benda tu lah. Dia tak tetap. Tim ni tak tetap. Bergantung kepada keadaan dan keperluan lah. Okay, kalau kat Lubnan tu cik dalam berapa orang cik pergi tu? Cik ada ingat? Kalau kat Lubnan tu kita pergi 4 orang lah. Tapi waktu di Lubnan tu kita pergi dengan gabungan NGO lain. Kita pergi dengan ada sebuah rakan NGO kita di Bangi jugalah. Kita pergi yang mana dia hantar wakil 2 orang dan saya dan lagi seorang lah wakil daripada Yayasan Mafira pergi ke Lubnan waktu tu. 4 orang lah. Daripada Yayasan Mafira, 2 lagi daripada NGO yang kat Bangi tu. Okay. Kalau kat Kemboja sama juga. Kalau kat Kemboja tu kita yang aturkan sendirilah. Maknanya fully daripada kita sajalah. Kemboja tu saya pergi dengan cameraman lah. Saya pergi dengan cameraman. Tujuan utama saya pergi memang nak menyempurnakan amanah peserta korban tadilah. Juga sambil itu saya jugalah nak melawatlah sendiri projek-projek yang Yayasan Mafira buat di Kemboja. Tadinya projek perigi lah tadi. So saya nak melawat ke kawasan-kawasan tu. So saya pergilah dengan cameraman sebab saya nak tengok sendirilah keadaan perigi yang kita bina di sana. Macam mana situasi dia, betul tak dengan sasaran dia. Alhamdulillah semua tu insya-Allah. Dah berapa banyak perigi? Lebih daripada 100 saya tak ingat lah. Tapi buat masa ni kita dah tamat lah pelaksanaan projek di Kemboja tu, kita dah tamat. Alhamdulillah tahun lepas akhir tahun kita tamatkan lah sebab kita dah mencapai sasaran kita insya-Allah. Sekali pergi tu berapa lama cik? Ada seminggu 2 minggu lebih ada? Kalau sekali pergi tu bergantung kepada keadaan, bergantung kepada apa yang kita nak buat di sana. Contohnya kita nak pergi, biasanya kita ada rangka plan perjalanan lah. Tapi sepanjang saya pergi ni kebanyakannya lebih daripada seminggu lah. Paling kurang pun 7 hari saya pergi. Sebab memang hari-hari yang kita packkan lah, hari-hari kita akan utamakan kerja kita dulu. Mungkin kemudian bila kerja tu kita lebih selesai lebih daripada awal, mungkin waktu bagi peluang tu mungkin kita boleh pergilah berehat sikit. Bukan berehat sedikit lah, mungkin kita boleh pergi melawat tempat-tempat bersejarah di sanalah yang ada kaitan dengan sejarah-sejarah kita lah. Contohnya di Kemboja tu saya sempatlah melawat muzium Tuslang. Tuslang yang waktu tu muzium tu dijadikan tempat penyiksaan lah sewaktu zaman kerajaan Pol Pot.
Okey. Kerajaan Pol Pot lah waktu tu. Pol Pot. Sistem rejim pemerintahan Pol Pot. Itu waktu awal-awal Kemboja dululah. Okey. Saya sempat melawat tempat-tempat bersejarah macam tu. Kalau di Lubnan ni saya juga sempat melawat kalau kita ingat tahun 2020 tak silap saya, kita pernah digemparkan lah letupan yang berlaku di pelabuhan Lubnan tu. Yang betul. Yang sangat dahsyat tu lah. Betul. Yang memusnahkan Kawasan apa nama kawasan tak silap? pelabuhan Lubnan tu. Pelabuhan tu. Dan juga efek dia tu, sewaktu saya pergi tu, di sekitar tu masih ada lagi. Oh, lagi. Sisa-sisa letupan tu lah. Letupan di pelabuhan tu. Yang mana diorang tak baik, diorang tak sempat baikilah, sebab kita tahu Lubnan ni sekarang ni dia ada berlaku krisis ekonomi sedikit lah. So negara dia tengah restructure balik lah. Betul. Pemerintahan dia tengah restructure balik. So mungkin tempat tu memang bukan disengaja untuk dibiarkan. Mungkin dia orang tak sempat lagi untuk memperbaiki lah. So saya pergi tahun lepas ni, saya sempat tengok lah kesan-kesan letupan tu. Memang sangat dahsyat lah. Dan juga bila di Lubnan ni, lain tempat ni lain cara pengawalan lah sesebuah negara tersebut. Kalau di Lubnan ni agak ketat lah kawalan dia. Yang mana setiap daerah yang kita pergi ni, kita kena lalu checkpoint askar lah. Askar yang mana kalau kita pelancong ke apa ke, antarabangsa ke, kita kena tunjuk pasport kita lah. Kalau di Kemboja tak ada masalah lah. Dan juga di Turki pun alhamdulillah tak ada masalah. Cuma di Lubnan lah mungkin ketat sikit. Checkpoint yang kami masuk tu, kena tunjuk pasport lah. Semua dikawal. Semua dikawal. Tak silap saya, kita nak masuk ke daerah-daerah lain tu, memang ada checkpoint askar. Kita kena lalu lah. Pernah lah jadi kat Malaysia rasanya macam tu, cik. Macam PKP tu lah. Daripada ke daerah lebih kurang macam tu lah. Itu PKP tu dia just kita dirikan kemah. Kalau di Lubnan ni memang dikekal. Benda tu kekal, checkpoint tu kekal. Memang ada binaan kekal. Memang askar duduk di situ. Memang pihak berkuasa tempatan tu duduk di situ dan mengawal 24 jam lah. Benda tu. So tak ada masalah, itu bukan halangan pun. Selagi perjalanan kita sah, tak ada apa-apa. Tak apa nak takut. So ini kalau tengok Lubnan, Kemboja dengan Turki ni, orang kata antara tempat-tempat yang cik pernah ataupun ada pengalaman dalam misi bantuan lah. Lain-lain tempat tu ada jugalah cik, ada jugalah. Ketiga-tiga ni orang kata yang paling utama lah. Betul tak? Tiga-tiga ni lah saya pernah pergi sejak bersama dengan YM lah, alhamdulillah. Masa belajar tu ada juga lah. Masa zaman belajar tu. Waktu zaman belajar dulu, masa zaman belajar tak pernah lah. Saya belajar dalam Malaysia je. Memang daripada kecil duduk Malaysia lah, alhamdulillah. Dah besar di luar negara. Dah besar, Allah tak ada. Mungkin Allah tak ada kan. Tak tahulah kita. Orang kata ambil tempat lain pula, orang lain. Kita ambil peluang benda tu. Setakat ni tiga-tiga ni yang mana paling, okay, 3 tempat ni cik bagi satu tempat kat saya yang kata paling mencabar lah. Lubnan je. Lubnan lah. Paling mencabar untuk dia yang jawab. Itulah. Bukan, maksud saya tanya kau jawab ni. takut kita tanya lah. 3 tempat ni saya dapat tadi yang cik cerita dia, Lubnan lah yang paling mencabar untuk cik lah. Yang saya dengar lah, kok antara 3 ni ada lagi ke yang mencabar? Satu tempat yang cik rasa paling mencabar. Hang nak tanya ke hang nak jawab? Hang tanya, hang jawab dulu. Okay, kita bagi gambaran lah macam tu lah. Mana cik rasa paling mencabar lah? Yang mencabar tu kita boleh tahulah Lubnan lah. Dia mencabar dia dari segi waktu tu cuaca, cara kita nak mengagikan bantuan. Kotak bantuan yang kita pergi tu bukan ringan tau. Kami pergi memang kami bukan sekadar wayang. Kami bukan ambil gambar. Memang saya angkat sendiri. Waktu mengagikan bantuan kepada penerima tu, kita hantar sendiri. Saya pergi angkat sendiri kotak tu, pergi ke kemah-kemah pelarian tu, saya angkat sendiri. Kayu-kayu api tu saya angkat, saya sendiri packing barang-barang tu di gudangnya sendiri. Kami buat sendirilah semua operasi kat situ. Ada jugalah bantuan dengan kami punya rakan kerjasama di sana yang tolong dari segi logistik, pengangkutannya, dapatkan barang macam itulah. Di Lubnan ni, di Arsal ni, dia satu daerah, dia boleh dikatakan kebanyakannya pelarian Syria yang lari daripada negara Syria tinggal di situ lah. Dan di Lubnan ni
di Arsal ni yang saya pergi ni ada lebih daripada tak ingat lah. Ada, tak silap saya dikabarkan waktu tu mungkin ada terdiri daripada 200,000 orang pelarian yang tinggal di situ. Dan juga ada puluhan kem-kem pelarian. Kem-kem pelarian. Yang mana kat situ ada kem-kemnya yang kem terdiri daripada kem janda, ada kem yang bercampur, ada kem yang yang Ar-Rijal fi Al-Sal, adalah nama-nama kem dia. Yang mana setiap kem ni dia ada punya ketua sendirilah. Dia ada punya ketua. Dan juga kami pergi misi bantuan ni, kami bukan tidur di hotel semula. Kemah jugalah. Bukan kemah lah. Kemah kalau pergi tiba-tiba sejuk tinggal di kemah memang cabaran yang amat hebat lah. Lagi bercabar lah. Mencabar lah. Cumanya kami tinggal waktu tu di pusat komuniti. Puskom? Pusat komuniti yang dibina oleh rakan kerjasama waktu tu lah. Tak boleh dengar perkataan pusat komuniti. Allah. Yang mana kat pusat komuniti tu waktu tu sepatutnya kalau hari kebiasaannya dia orang ada kelas lah. Kelas. Dia ada kelas hafazan dan juga dia ada kelas mungkin kelas pengajian lah kepada kanak-kanak. Tapi waktu kami tu pergi tu memang waktu mesti sejuk. So bila waktu mesti sejuk ni, cuaca sejuk, orang tak keluar lah daripada rumah-rumah mereka atau kemah-kemah mereka. So tempat tu tak digunakan, kami gunakanlah sebagai tempat tidur kami di sana. Pusat komuniti sana. Besar je pusat tu dia. Dia atas bawah dia masjid. Di masjid lah. Dia lebih kurang 3 tingkat. Bawah dia memang masjid, atas dia tu 2 tingkat atas dia tu dijadikan kelas-kelas pusat komuniti lah. So memang proper lah. Di Arsal lah. Di Arsal. Lubnan dengan Syria ni dekat ke? Lubnan dengan Syria ni kalau di 200,000 orang kat Lubnan kan? Orang jalan kaki lah. Ke macam ni? Wallahualam, saya tak tahulah dia orang jalan kaki ke waktu perang dulu ke. Tapi waktu tu saya tanya sendiri dengan kawan kami, partner kami lah. Berapa jarak daripada tempat yang kita duduk sekarang ni ke sepadan? Dia kata lebih kurang 5 ke 10 km sahaja. Memang dekat lah. Waktu tu kalau boleh gambarkan, mungkin dia boleh letak sikit lah bibirul lah. Ada satu bukit lah. Bukit tu sebelah bukit tu memang ada. Masuk negara lain lah? Syria lah. Okay. Kalau di Turki ni agak jauh sikit lah. Lebih kurang 100 km daripada Gaziantep tu lah. Mungkin kalau nak pergi ke sana tu mungkin makin masa dalam 3 ke 4 jam lah, bergantung kepada keadaan lah. Kita cara pemanduan, cara tengok suasana lalu lintas. Kita berjalan tak tahulah. Tapi saya tak adalah rakan kerjasama kami tak adalah bawa kami pergi ke sana. Cuma ada satu peristiwa yang lucu sikit lah. Bukan lucu, dia menarik perhatian kami lah. Di apa ni, setiap yang pelarian ni dia memang bekerja di Turki. Bukan bekerja di Turki, dia bekerja di Lubnan lah. Tak kisahlah dia bekerja dengan orang tempatan Lubnan sendiri ke ataupun dia ada berniaga lah. So kemah ni yang duduk ni kebanyakannya bukan percuma sebenarnya. Dia perlu bayar kepada membayar kepada tuan tanah tu lah. Dia perlu bayar kepada tuan tanah. Bila dia perlu, dan juga setiap bulan dia perlu bayar ada jumlah amal lah. Tapi saya tak tanyalah benda tu berapa kena. Sebab kebanyakan kemah ni dibuka, mungkin ada NGO yang membayar pampasan tanah tersebut kepada tuan tanah, ataupun mungkin dia orang kumpul-kumpul antara dia sama-sama dia dan dia orang bayar kepada tuan tanah lah. Tanah tu kemah tu sewa lah katanya. Kemah tu kebanyakannya diberikan oleh NGO luar lah. Mungkin ada kebanyakannya NGO, ada PBB lah, UNSCR lah, macam tu lah. Ada jugalah NGO daripada pelbagai NGO ada bagi bantuan kemah situ. Cuma tanah tu memang ada tuan-tuan tanah tersendiri lah. So biasanya dia orang akan minta adalah negosiasi antara tuan tanah tu lah dengan tu. So bila tiap bulan dia orang kena bayar tu, kalau kita kat Malaysia kita bayar guna kad. Sana Lubnan ni ada kad juga, kad bank dia kan. Dia bayar guna kad. Tapi kalau kita guna PayWave ataupun PIN lah kan. Ini lain macam sikit. Dia scan mata. Dia scan mata. Maksudnya dia cocok, dia swipe kad tu dalam dia punya mesin tu.
Lepas tu cara nak mengesahkan orang tu punya kad adalah dia kena scan mata. Ada satu alat tu dia kena letak mata dekat situ. Mula saya pergi tu memang saya tergelak lah. Tapi Macam ni. tak, memang kena ada satu alat dia tu, memang dia kena tengok dalam, dia macam teropong. Macam kena tengok dalam teropong tu, depan tu ada tempat scan lah. Scan. Menggantikan tempat, kalau kita dekat sini pin lah. Dia menggantikan tu. Mula kita orang pergi tu, saya nampak benda tu, saya tergelak-gelak jugalah. Bukan tergelak, agak lucu lah, tergelak jugalah. Tapi bila kebanyakan yang buat tu, memang ini cara dia, dia orang bayar kat sini kot. Dia orang nak withdraw duit ke apa? Wallah, tak, saya tanya, bila saya tanya tu, dia kata dia orang nak bayar bayar bulanan, sewa bulanan tu lah kot, macam tu lah. Saya ingat sana tak kena bayar, maksudnya tanah ke tu. Kena juga lah. Biasanya ada tuan tanah je. Faham. Orang kata kat 3 tempat ni pun dah, orang kata pengalaman pun dah. Betul. Tak adalah banyak sangat, cuma Allah bagi peluang lah. Bagi peluang. Itulah, insyaAllah. So, sini pula macam mana? Macam mana apa? Macam mana pengalaman-pengalaman orang kata sebelum-sebelum ni? Pengalaman sebelum ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk pengalaman saya, kalau kata Cik Lokman kata dia pun baru-baru lagi, dah 3 tahun, saya lagi baru. Lagi tunas sebenarnya. Baru nak tumbuh tunas. Macam tu lah kiranya. Sebab saya bersama dengan Yayasan Ma'afirah ni hampir nak masuk 2 tahun lah. Walaupun sebelum ni rasa macam baru je praktikal. Saya dulu praktikal kat Yayasan Ma'afirah. Terus tiba-tiba bila kira balik dah nak masuk 2 tahun dah. Itu termasuk praktikal ke tak? Termasuk. Memang orang kata bersama dengan Yayasan Ma'afirah ni 2 tahun. Okay, dan pengalaman-pengalaman tu saya tak banyak macam Cik Lokman dia banyak pada luar negara. Betul. Saya banyak menyertai program-program misi-misi dalam negara. Dan ada satu lah dekat luar negara. Itu pun peluang satu peluang juga yang diberikan oleh Yayasan Ma'afirah YM kepada saya lah. Cianggul. Cianggul bukan Cianggul. Iaitu misi gempa bumi juga. Misi bantuan gempa bumi Cianjur, Indonesia. Tapi di Indonesia lah kita punya rakan serantau. Rakan sebelahan lah dengan Malaysia. Itu buat pertama kali lah dekat Indo. Tahun lepas betul. Waktu tu gempa bumi berlaku pada November 2022. Baru sangat tu. Baru sangat lah, tahun lepas lah. 4 bulan lepas lah. 4 ke 5 bulan macam tu. Lebih kurang lah. Walaupun rasa macam lama. Tapi orang cakap benda tu masih lagi, sebab dia bersambung kan dengan Turki. Dengan tu yang kata untuk tahun demi tahun ni banyak kita dapat perhatikan misi-misi bencana yang berlaku lah. Kan yang kita tak duga lah, macam yang sekarang latest adalah Turki. Kan dengan gempa bumi yang tiba-tiba kita tak pernah dengar kan. Dan itulah yang terjadi sekarang lah. Dan misi itu di luar negara adalah misi yang pertama kali. Dan dalam negara ni lebih banyak kepada bantuan-bantuan kebajikan, barang-barang kita bagi food bank, kita juga santuni ramai lah anak yatim lah, tahfiz dan sebagainya. Dan juga misi bantuan banjir lah. Dan untuk pengetahuan juga YM, sejak saya sertai YM ni, daripada awal saya masuk, awal-awal saya masuk intern dah kena pergi misi banjir. Walaupun waktu tu dah tak ada knowledge. Kat mana? Terengganu kat Kedah. Kedah. Kat Kedah waktu tu ada pimpinan Lokman jugalah, Encik Lokman lah. Dia bawa dia lah. Encik Lokman lah yang bawa. Waktu tu kiranya saya join team Encik Lokman. Waktu tu kita orang intern. Tapi yalah waktu tu kita orang seronok je lah kan, apa benda kan, misi banjir kan. Buat pertama kali. Jadi itulah yang kita buat. Kita buat agihan, kita bagi barang bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ni lah yang dekat Kedah tu. Itulah dalam masa yang sama juga, tak kira lah dia kaya ke, dia miskin ke dan sederhana ke sebagainya, bila ada bencana ni semua sama. Kita tetap berikan bantuan kepada mereka lah. Mereka yang terkesan ni lah. Dan juga ada juga banjir di Hulu Langat.
banjir Lembah Kelang lah. Lembah Kelang ni dah banyak banjir dah ni. Shah Alam, apa lagi, Kelang. Tahun lepas kan Shah Alam yang naik sampai ke Betul. tingkat 2 kedai. Memang tinggi. So orang kata potensi untuk Lembah Kelang kali ni untuk banjir itu pasti. Sebab kalau tengok dia punya kadar banjir tu dengan paras air yang tinggi tu, so untuk tahun-tahun yang akan datang tu wallahu alam lah kan. Kita tak doakan tapi kita boleh menjangka lah, boleh baca lah benda tu, dan kita kena ready lah setiap tahun. Setiap tahun YM memang kita akan ready. Kita akan berikan bantuan-bantuan yang contohnya yang bersesuaian dengan bantuan banjir ni, iaitu Maghfirah Meal lah. Maghfirah Meal ni adalah makanan retot yang produk daripada Yayasan Maghfirah. Ada. Ni. Oh, kena waktunya lah. Nasib baik ada. Apa pula lah tengok. Jangan makan lah. So ni Maghfirah Meal. Makanan retot yang boleh bertahan 2 tahun. Memang sesuai penggunaannya untuk masa-masa banjir. Dah pernah rasa? Bukan masa-masa banjir lah, masa-masa bantuan. Cik Nur dah pernah rasa belum? Saya rasa tak rasa sikit-sikit je adalah kan. Sikit-sikit lah. Tapi memang sebab kita bagi bantuan ni untuk orang-orang yang memerlukan. Kita test dulu, macam itulah. Kita test, food testing dulu. Food testing. Sebelum kita nak bagi orang tu supaya ia berkualiti dan selamat lah untuk kita berikan kan. Dan juga jangan risau, halal. Dan sesiapa orang luar yang nak menaja Maghfirah Meal ni untuk bantuan, kita persilakan. Layarilah Yayasan Maghfirah.org. Jangan risau. Kita ada buka package tu. Kita memang tak jual. Walaupun nampak packaging ni macam ada orang nak beli kan. Memang ada orang tanya lah kan. Ada. Ramai juga feedback yang nak tanya, ada tanya ada jual ke, ada jual ke. Tapi maaf lah, kita memang tak jual. Dan kita buka untuk tajaan. Dan specialnya Maghfirah Meal ni, kita dah ada R&D sikit lah. Bahasa mudah je R&D lah. Naik taraf sikit lah. Yang mana Maghfirah Meal ni kita ada disediakan pack warmer. Maksudnya kita boleh menyediakan makanan secara panas-panas. So Maghfirah Meal ni secara ringkasnya dia ada nasi, dia ada lauk, dan juga dia ada pack warmer. Cara dia saya nak tunjukkan jadi kena makan sekali. Jangan panjang ceritanya. Tapi yang pasti kita pack warmer tu ada dalam ni, dan kita kena letak air lah. Tak air saja. Sebab biasa orang kampung nak bagi faham kabaik lah. Dia orang faham kabaik. Macam itulah. Okey, ni lah. So yang para penonton yang nak menyumbang, silakan dengan Yayasan Maghfirah. InsyaAllah kita promote sekali. Kita tunjuk ni. Mudah. Letak sekali. Okey. So kebiasaannya ni lah. Dan juga bergantung juga, kadang-kadang kita ada, biasanya misi banjir ni kita ada 3 fasa. 3 fasa yang utama lah, yang kebiasaannya kita tengok kepada keadaan tu sendiri, banjir tu. Maksudnya yang pertama adalah bantuan awal. Dia ada bantuan awal. Dan bantuan awal ni kita tengok juga keperluan, biasanya kita memfokuskan kepada PPS yang utama-utama lah. Contoh macam kit kebersihan ke, yang ringkas-ringkas. Susu lampin ke, tengok macam mana. Dan yang diperlukan segera lah. Betul, yang diperlukan segera bantuan awal ni. Dan yang kedua ni, fasa kedua adalah fasa melalui kita akan buat kegiatan aktiviti pembersihan lah, yang mana kita akan mengumpulkan sukarelawan dari seluruh Malaysia yang available, yang nak menyertai kita bersama-sama untuk buat pembersihan. Dan kali yang ketiga baru kita buat agihan orang kata apa, barang-barang akhir lah, barang peralatan elektrik, barang-barang keperluan rumah ke, selimut apa semua. So betul. So bergantung lah. Kalau Maghfirah Meal ni lagi bila? Ni dalam fasa ke berapa ni? Okey, kalau Maghfirah Meal ni dia adalah fasa yang pertama. Maksudnya dia memang instant, memang cepat. So memang keperluan yang utama lah. Okey. Dan juga sebab kadang-kadang masalah isu banjir ni adalah ada setengah orang dia akan ke PPS, ada seorang orang dia tak nak tinggal rumah dia. Tak tahu pasal apa. Mungkin dia sayang sangat rumah dia ke apa. Kan. So memang banjir kita memang tak kira dia dekat PPS ke kat mana-mana pun, memang kita akan cuba dapatkan untuk kita berikan barang-barang bantuan ni. So akan bawa selalu lah benda ni kalau bagi bisnes bantuan. Betul. Tengok. Betul. So memang kita memang bergantung supaya kita memang mengajak orang ramai untuk taja pack ni. So bila diorang lebih banyak orang taja, lebih banyaklah kita boleh berikan. InsyaAllah. Itulah insyaAllah. Tu dari segi banjir lah. Banjir pun tu ada yang Pantai Timur, ada yang Johor dan sebagainya. So memang banyaklah aktiviti bantuan banjir ni kat Malaysia.
paling mencabar. Cuba boleh kongsikan satu tempat yang saya rasa cik paling mencabar lah. Paling mencabar lah. Paling Macam tadi mencabar. Cik Lokman tadi look benar lah dengan cuaca apa semua. Betul. Kalau Malaysia katanya mungkin cuaca kita boleh adapt lah, kita boleh masuk. Paling mencabar dalam kita nak sampaikan barang bantuan kita ni adalah satu sebab kapasiti kita untuk menyampaikan bantuan tu. Betul. Okay. So kita memang perlukan tenaga sukarelawan yang ramai. Tapi alhamdulillah sejak kebelakangan ni memang ramai yang support daripada universiti, daripada pihak-pihak yang kerjasama dengan kita, memang berikan sokongan kepada kita lah, memang sertai lah. Dan juga orang kata selain tu, kalau kata pergi waktu banjir ni, dia punya cabaran tu berbeza-beza. Ada cabaran yang contohnya kita nak pergi sampaikan bantuan tapi tak boleh lalu, air masih tinggi apa semua. Macam itulah. Lepas tu ada juga pengalaman yang kebanyakan ni air lah. Maksudnya kita kena berhubung dengan pihak berkuasa. Supaya kita boleh sampaikan bantuan tu tapi dengan maklumat yang betul. Sebab masalah kita adalah isu maklumat yang kadang-kadang kita dengar tu adakah dia sahih ataupun tak. Jadi memang sokongan daripada pihak berkuasa tu memang sangat penting lah untuk kita sampaikan bantuan. Macam kalau kita maklumat yang salah, kalau kita sampai sana bilangan yang kita dapat berbeza dengan apa yang kita nak bagi lah. Macam kita dapat. Mungkin itu boleh kita counter lagi lah. Boleh counter lagi lah. Cuma bila kita cuba kita dah sampai tapi kawasan tu memang tak boleh kita masuk lagi tu. Itu maklumat salah tu. Pernah ke salah maklumat je lah, sampai tak ada banjir. Pernah ke berlaku macam tu? Okey, masalah tu Ya, kadang kata salah faham. Betul. Orang kata mungkin Okey, pernah ke berlaku sebelum ni? Tak pernah lah ke macam mana? Maklumat ni yalah sebab sebelum ni kita nak cakap salah maklumat sampai maklumat tu tak ada banjir tu, berasa belum lagi lah. Saya belum terima lagi lah. Tak pernah berlaku lagi lah. Tak pernah berlaku pada saya. Mungkin kepada orang lain mungkin ada. Tapi salah maklumat dari segi rumah ni ada ni, rumah ni teruk ke apa semua tu adalah. Maksudnya kita nak allocatekan benda tu kan, barang bantuan kan, supaya barang bantuan yang diamanahkan oleh para penyumbang Yayasan Maghfirah ni, so kita boleh sampai kepada orang yang betul lah. Sebab bila masuknya bencana ni, kita tahu yang dia akan ada satu sifat rakus lah, atau sifat tamak. Betul. Okay. Dan yang mana ada setengah pihak yang akan cuba dapatkan apa yang orang berikan lah. Maksudnya orang yang datang kan. Sebab kadang-kadang bila banjir ni, orang Malaysia ni bagus lah. Memang sebab bila banjir je dari semua negeri memang akan datang tertumpu. Kita boleh tengok kat Hulu Langat lah macam mana macam-macam NGO betul. yang datang kan. Dalam dengan luar negara je. Betul. Pantai Timur, utara, selatan semua. Timur barat lah. Semua datang. So memang bersyukurlah kita kan, dalam masa yang sama orang kata support daripada orang ramai tu memang banyak lah. So itu orang kata cabaran lah. Maklumat yang salah. Betul. Okay. Betul lah tu, kalau dapat maklumat yang salah, lepas tu bila kita dah semangat. Sampai sini dapat maklumat yang salah, mungkin rasa macam down tu ada sekejap lah. Betul. Lepas tu, tapi kita counter balik lah dengan penyelesaian lah. Betul. Sebab kalau kekangan ni banyak sebenarnya. Kalau saya nak cakap ni kan, kekangan ni dari segi barang-barang keperluan tu, kadang-kadang bila dah banjir tu orang cakap terhad. Yang utama memang barang-barang yang terhad tu memang sukarlah kan. Memang kita kena bertungku lumus lah untuk dapatkan. Lepas tu dari segi transportnya macam tu lah. So banyaklah cabaran-cabarannya. Cuma bila dalam keadaan banjir ni ketua ataupun yang mengurus yang orang kata yang pergilah, yang ketua yang operasi tu lah. So dia kena pastikan supaya operasi ataupun operasi banjir tu memang kena berjalan lancar. Jadi operasi banjir. So ketua operasi banjir tu memang kena pastikan bahawa barang-barang bantuan ni disalurkan dengan baik lah. Tapi yalah, kata setiap perkara yang kita nak lakukan tu mesti ada cabaran lah. Kan. Ada setengah part yang kadang-kadang kita memang kawasan yang dinaiki air memang kita tak boleh nak sampaikan. Dan juga kadang-kadang kita nak cuba masuk kawasan tu pun tak boleh.
Tengok kepada keadaan. Dan waktu kat Johor juga saya pernah juga pertama kalilah bagi saya pergi sampaikan bantuan naik sampan. Tu Ada nampak. ada video. Itu pun salah satu jugalah, tapi alhamdulillah Cebek ada sampan. Maksudnya kita boleh lalu, dan kalau nak ke rumah-rumah tu kita memang biasa ada bagi ke door to door. So barang bantuan tu kita memang direct pada orangnya, memang penerima mangsa tu. Dan apa cara sekalipun lah, macam dekat Johor saya bagi memang kena naik sampan lah. Padahal kawasan tu sebenarnya kawasan cetek je, tapi disebabkan dah banjir, dia jadi macam tasik lah, dia termenung je, dan memang dalam. So memang kena naik sampan lah. Tu di Johor. Kalau tempat lain memang kita memang operasi banjir lah. Ada Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu satu berita yang dibawa oleh satu golongan ataupun satu orang fasik, macam kita tahu fasik ni golongan orang yang orang yang buat dosa, yang selalu buat sebarkan benda-benda yang tak baik. Allah suruh Allah ajar kita untuk kita selidik dulu, betul tak? Maksudnya dapat apa-apa info, kena kaji dulu lah. Betul. Tak boleh ambil secara orang kata sombrono macam tu. Betul lah, setuju lah tu. Kita nak buat satu misi, kita kena kaji sebaik yang mungkin lah. Betul. Okay, insyaAllah. Jadi strategi tu penting. Strategi ya. Bukan main bola je bukan pakai strategi. Ya, betul. Yang ni pun kena pakai Nak pergi banjir pun kena ada strategi. Apa persediaan kita. Betul, persediaan tu. Ni Encik Lokman pun misi banjir juga. Dia pun menyertai misi banjir. Dalam dan negara cover. Dalam dengan luar negara pun Encik Lokman cover. Amno mungkin Encik Amno lebih pengalaman lagi. Tapi nampak lebih kurang ni. Oi. Kalau tanya saya, Allahu Akbar. Pernah masih belajar lagi lah dengan dua ni. Pernah sertai ni operasi banjir? Saya belajar dulu ada lah masa kat USIM dulu lah. Ya. Tak ingat. Tapi lepas tu ada masuk yang Hulu Langat tu lah. Misi Hulu Langat tu lah. Saya duduk di bawah satu NGO ni. Nak cerita lah. Saya juga jadi mangsa sebenarnya. Mangsa. Kenapa saya punya tempat pusat latihan saya tu betul-betul dekat kawasan Hulu Langat. Betul-betul. Jadi saluran makanan dan juga elektrik kami satu malam terputus. So phone tu, masa tu phone pula power bank pula kita tak cah. So phone pula ada 30% ya. Kita sempat bagi tahu kat maklum kat ni lah, mak dengan ayah lah. Esok dah tak ni. Tawakal dah. Tawakal lah, dengar lah. Pakai lah handset member yang jenis sempat charge lah, tak apa, ada charger. Ada power bank lah. Lepas tu, tapi nak keluar dari tempat tu memang guna jeep jugalah. Oh ya? Guna jeep. Nak pergi bantuan ke tempat-tempat tu guna jeep lah. Abang air dah reda sikit. Tapi walaupun kami jadi mangsa, tapi ada peluang lah untuk saya turun untuk bantu juga yang lagi teruk. Saya terputus daripada segi makanan pun ada juga lah sempat sampai. Tapi ada orang makanan pun dia tak sempat, makanan pun dia tak dapat, barang-barang pakaian semua tak ada terus. Lepas tu memang orang cakap apa yang ada time tu je dah ada. Dia punya dokumen-dokumen semua memang dah habis. Wallahu a'lam lah. Dan dia orang pindah ke pusat pembinaan sementara PPS kan. Dekat sekolah, saya tak ingat kat Hulu Langat tu. Di situ kami bagi bantuan lah. Betul lah cik cakap, agak raku sikit bila kami letak je barang, zang. Macam orang kata macam ayam, macam air, kita boleh gambarkan macam macam dah tak pernah tengok benda tu. Betul. Datang komun macam-macam bangsa lah. Macam-macam bangsa. Mungkin waktu tu dia orang memang memerlukan sangat. Memang sekolah tu memang daripada dia ada 5 tingkat saja. Daripada tingkat bawah sampai atas, buka peti kelas buat keluar meja apa semua. Pecahkan tak saja ada 6 tempat. Untuk satu tempat tu satu keluarga. Berapa kelas saya tak ingat. Tapi macam tu lah. Lepas tu bersihkan masjid dengan surau lah. Masjid dengan surau dah air dah cetek lah. Bukan cetek, dah habis terus itu. Dan lepas tu bagi bantuan makanan lah. Masa tu tak tahu pula ada Mil Yayasan Firah ni. Ke dah ada dah masa hujung tahun 2021. Oh, 2021. Ada.
Lepas tu kami guna pack lain lah. Pack lain lah. Cuma ada pack satu lagi warna hijau. Tapi yang ni yang dah baru. Yang orang kata dah di variasi pun variasi Macam tu lah. Inovasi. Variasi tu apa benda? Variant. Tu variant. Variant. Kita tengok sedap untuk dimakan. Maksudnya kena dengan taste orang kita lah. Betul. Ni kalau buat luar negara ni boleh. Boleh bawa memang. Boleh. Memang kita digalakkan bawa sebenarnya untuk bawa sikit mafia rami. Memang kita memang fokus kepada bencana. Cuma kat Malaysia ni bencana banjir lah yang banyak. Tapi kebakaran ke tanah runtuh semua boleh memang juga. Memang kalau bencana Bencana dalam ke luar negara memang kita bagi. Masya-Allah. So memang dia memang sesuai sangat. 2 tahun lah boleh tahan Betul, dia boleh bertahan dengan 2 tahun lah. Jadi memang biasa kita akan sarankan lah kepada mangsa-mangsa ni, kalau dia ada bantuan yang makanan yang segera yang melibatkan orang cakap kualiti makanan elok ke basi ke tu, yang siap masak lah orang senang cakap kan. So kita lebih utamakan lah. Cuma kalau yang ni dia lebih kepada sekiranya memang dalam keadaan betul-betul darurat. Waktu memang dah tak ada apa-apa. Itulah. Itu dalam negara lah. Dan juga kita ada juga kadang-kadang kita ada ziarah, aktiviti ziarah-ziarah ke rumah-rumah yang mana kita akan salurkan barang bantuan. Contohnya macam barang asas ataupun susu lampin ke, tengok bergantung kepada keadaan lah. Sebab Yayasan Makfirah ni memang dia melalui 4 teras: kebajikan, perubatan, dakwah dengan pendidikan. Jadi memang kita salurkan memang mengikut teras-teras tu lah. Okay, faham. Okay lah. Kita pun dah sampai ke hujung waktu kita. Masa orang kata mencemburui. Bukan saja wanita mencemburui, tapi masa pun mencemburui. So dalam one shot. Dalam masa 1 minit, Cik. Untuk jadi kesukarelawan, apa persediaan, Cik? Untuk Cik Nurul. Sebab Cik Anwar baru saja lepas kata-kata. 1 minit lah. Satu benda yang kalau orang nak join, okay, dia kena ada. Wajib dia ada persediaan. Nilai ke apa ni? Persediaan apa-apa. Nurani, fizikal. Kalau nak jadi sukarelawan tu, pertama sekali yang penting ni niat lah. Niat lah. Kalau niat lah yang menentukan kita lakukan benda tu. Ikhlas tak ikhlas. Sungguh-sungguh tak ikhlas tak ikhlas ke, ataupun sungguh tak sungguh ke, ataupun di sebaliknya lah. Niat lah kita kena betulkan jugalah. Memang kita jadi sukarelawan ni, kita nak bantu orang. Lah. Itu yang kedua, mungkin persediaan diri lah. Persediaan diri. Sukarelawan ni kita sukarela. Nama pun sukarela. So kita kita kena sedialah diri kita untuk memberi. Fizikal dan mental lah kena buat. Memberi, bukan kita bersedia untuk kita menerima. Itu nama sukarela lah. Sama ada kita beri tenaga, kita beri kewangan. Itu nama sukarelawan lah. 3, kita punya kehendak diri sendiri lah. Kita nak tak nak bantu orang. Kalau diri kita memang kita rasa kita nak kita tak nak bantu orang, kita tak sesuai lah jadi sukarelawan. Dia atas diri sendirilah sebenarnya. Kalau betul memang dia memang niat nak bantu orang, so secara tuitingnya bantuan yang dibuat tu dikira sebagai sukarelawan jugalah, sebab dia sukarela. Dia tak mengharapkan balasan apa-apa lah. Sajalah kot. Okay, Cik Anwar, one shot. Satu, kalau tadi Cik Luman kongsi 3 point. One shot satu je kan. One shot sekali ni Nilai. Nilai ke. Okay, 1 minit, insyaAllah je. Okay, untuk sukarelawan ni satu, itulah Cik Lokman pun dah sebut apa semua. Saya tambah sikit lah. Okay, mungkin daripada saya, satunya sukarelawan ni memang perlukan dia kena ada jiwa lah. Yang mana walaupun bila saya sebut pasal jiwa ni, dia akan mencorakkan segala tindakan kita lah. Yang mana dia boleh menentukan sama ada dia buat ni atas sebab apa. Macam Cik Lokman sebut tadi lah. Tapi memang sukarelawan ni dia kena ada jiwa. Dia kena ada jiwa yang memang membantu. Jiwa untuk membantu orang. Sebab kita memang sukarelawan kita dari lapisan, orang kata lapisan umur, pelbagai umur lah, dan lapisan pelbagai latar belakang dan pekerjaan lah. Cuma dia bila jiwa dia ada membantu, kita dapat lihat dari bila ada operasi tu, dia memang paling ke depan lah. Dan bukan sekadar aktiviti sukarelawan ni adalah untuk orang cakap
habiskan masa je. Tapi bila kita tengok bila dah ada mula tak rasa seronok, dia akan memberi kesan kepada tim-tim yang sedang buat ni lah, misi dalam misi ni lah. Dan dan kita mengharapkan supaya aktiviti sukarelawan yang kita buat selama ni akan akan menjadikan dia sebagai satu ibadah kita lah. Dan dalam kehidupan seharian kita, itu saja. Sebab hidup kita satu ibadah kan. Ya, betul. Betul. Mungkin satu daripada saya lah. Pengalaman saya tak sebanyak Encik dua lah. Mental dan fizikal. Mental lah. Sebab kadang-kadang kita melibatkan tenaga ni, mental kita down. Betul. So apa kita kena buat? Berehat. Jangan berhenti lah. Berehat seketika. Sebab kita pun ada kita punya terhad lah, kita punya tenaga badan kita. So insyaAllah. So hari ni orang kata cukup lah, saya rasa cukup setakat saja kita perkongsian daripada kita punya sahabat-sahabat kita daripada panel kita untuk hari ni. Mungkin lepas ni kita akan bawa lagi mungkin panel-panel orang kata yang lebih banyak pengalaman. Yang ni banyak pengalaman. Tapi mungkin lepas ni lagi banyak pengalaman. Yang ni biasa 3, mungkin lepas ni mungkin 10 ke dia biasa pergi luar. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi hari ni kita tamat pada kali ni lah podcast kita, episod ke-7. So saya tamatkan dengan orang kata pantun lah. Tadi mula dengan pantun. Tamatkan dengan pantun lah. Okey, boleh. Okey. Pergi ke pasar mencari ikan siakap. Suka ikan siakap. Suka je ikan siakap. Boleh lah. Saya suka jenahak lagi lah. Awak tak jadi lah pantun. Tak jadilah. Okey. Pergi ke pasar mencari ikan siakap. Mencari ikan siakap bersama dengan Encik Hafiz. Puas sudah kita bercakap-cakap. Jom kita pulang ke office. Okey, boleh. Allah. Jadi insyaAllah. Macam tak kena je. Z dengan Hafiz. S. Hafiz. Oh, dia pakai Hafiz S pula. Hafiz. Tu dekat Hafiz. Lepas tu jom sekali Hafiz. Jadilah tu je. Tapi jenahak tu tak lah kot. Allah, tak tahu nyambung mana belakang. Okey. Jadi kita tamatkan lah kita punya podcast hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.